إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, terjadi satu peristiwa pada tahun yang kedua Hijrah, apabila pada ketika itu orang-orang Islam berada di tengah-tengah Syam. Dalam ketika itulah berlakunya wabak ta'un yang menimpa kepada sebahagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terperangkap di tengah-tengah Syam pada tahun yang ke-12 Hijrah ini. Maka apa yang berlaku pada ketika itu, Umar Al-Khattab mendengar berita bagaimana wabak ta'un menimpa wilayah Syam pada masa itu. Sedangkan Umar Al-Khattab dalam perjalanan menuju ke Madinah. Apabila mendengar peristiwa yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi di bumi Syam, maka Umar Al-Khattab mengambil keputusan untuk kembali ke Syam. Namun mendapat tentangan daripada sebahagian sahabat-sahabat Nabi. Di kalangan mereka berlaku perselisihan pendapat tentang apakah boleh Umar Al-Khattab untuk kembali ke Syam dalam keadaan wabak ta'un yang sedang melanda bumi Syam pada ketika itu. Lalu Abdul Rahman bin Auf memberitahu kepada Umar Al-Khattab tentang bagaimana dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan tentang hal yang berkaitan. Abdul Rahman bin Auf memberitahu kepada Umar Al-Khattab dengan maksudnya, apabila kamu mendengar terjadinya suatu wabak di sesebuah negeri, janganlah kamu pergi ke negeri tersebut. Dan apabila terjadi sesuatu wabak di suatu negeri, sedangkan kamu berada di luar daripada negeri tersebut, maka janganlah kamu keluar melarikan diri dari negeri tersebut. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, nasihat ataupun pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Rahman bin Auf kepada Umar Al-Khattab yang pada ketika itu berazam untuk kembali ke bumi Syam, rupa-rupanya ada satu pesanan yang menepati ilmu sains pada hari ini. Kerana kita dapati bagaimana apabila seseorang penduduk yang berada di sesebuah kawasan yang telah ataupun yang sedang dilanda sesuatu wabak, apabila dia keluar daripada kawasan itu, dibimbangi, dia membawa bersama-sama dengan kuman wabak berkenaan ke tempat yang lain. Begitu juga jikalau seseorang yang berada di luar daripada wabak juga ditegah untuk memasuki kawasan wabak berkenaan, kerana dibimbangi dia akan dijangkiti oleh wabak berkenaan. Itu adalah contoh bagaimana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bahawa Islam ialah satu agama yang berlandaskan kepada ilmu, ataupun Islam adalah satu agama saintifik. Dalam peristiwa lain, Umar Al-Khattab apabila beliau berdoa untuk meminta hujan,
Dalam satu peristiwa Umar Al-Khattab tidak meminta hujan, tetapi sebaliknya memperbanyakkan istighfar. Beliau keluar ke satu kawasan dan menunggu ketika mana datangnya bintang tertentu yang dipercayai oleh orang-orang Arab bahawa dengan kemunculan bintang berkenaan ia adalah tanda bahawa hujan akan turun. Umar Al-Khattab memperbanyakkan istighfar ketika mana wujudnya tanda-tanda hujan akan turun. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana proses kejadian hujan ini dan kaitannya dengan awan dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim. Sedangkan manusia umpamanya pada tahun 1580 seorang ahli sains di dunia barat yang bernama Bernard Plessy umpamanya adalah orang yang dianggap sebagai golongan barat sebagai orang yang pertama yang memberikan huraian tentang kitaran air yang membabitkan proses bagaimana awan, langit, udara dan sebagainya terlibat dalam proses kitaran air ini. Tetapi Al-Quran, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, telah pun mendahului daripada tahun 1580 sebagaimana yang dianggap oleh golongan barat, iaitu Bernard Plessy sebagai orang yang pertama yang menghuraikan kitaran air yang melibatkan awan dan sebagainya. Antaranya kita melihat bagaimana Al-Quran menceritakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Al-Quran menceritakan, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Surah Az-Zumar ayat 21. Kemudian Al-Quran juga menceritakan, wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Dan dia menurunkan air hujan dari langit lalu menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berakal. Surah Ar-Rum ayat 24. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan kaitan dengan awan dalam surah Al-Hijr ayat 22. Bagaimana Allah Ta'ala menyatakan, wa arsalna riyaha lawaqi'a fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuh. Allah Ta'ala menyatakan, dan kami telah meniupkan angin untuk mengahwinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air yang berkenaan. Dalam ayat ini, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana hubungan angin sebagai pencantum awan, bagaimana hubungan angin yang mengahwinkan, yang menerbangkan debunga-debunga, yang mengahwinkan tumbuh-tumbuhan sehingga keluarnya pembiakan daripada proses berkenaan dan juga menjadi penyebab kepada hujan dan petir. Dalam ayat berkenaan kita mendapati bagaimana wujudnya fungsi dan peranan awan kepada hujan yang diturunkan kepada manusia. Maka saudara-saudara kaum muslimin sekalian, jikalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran ini dan kita melihat kepada bagaimana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila meminta hujan, dia akan mencari tanda-tanda hujan akan turun untuk beristighfar, memperbanyakkan istighfar, kerana dalil ataupun nas daripada agama menunjukkan bahawa memperbanyakkan istighfar adalah pintu rezeki, adalah pembawa hujan dan yang seumpama dengannya. Dan apabila kita melihat bagaimana nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abdul Rahman bin Auf kepada Umar Al-Khattab menunjukkan kepada kita bahawa Islam ialah satu agama yang mengajar kepada penganutnya
untuk melakukan sesuatu berasaskan kepada ilmu, berasaskan kepada akal yang sihat dan berasaskan kepada apa istilah yang dikenali dalam dunia yang moden ini sebagai saintifik. Maka adalah sangat baik jikalau orang-orang Islam pada hari ini ingin meminta hujan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukannya seiringan dengan proses pembenihan awan ataupun ikhtiar-ikhtiar yang lain yang terbukti sebagai mempunyai kesan dalam menurunkan hujan dan sebagainya. Kerana ini adalah mematuhi sebagaimana yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sebagai akhirnya, marilah kita melihat di sekeliling kita, apakah perkara-perkara yang mungkin menyebabkan Allah Ta'ala menurunkan sesuatu bencana kepada kita. Adalah penting kita menegakkan perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara yang mungkar. Jangan dibiarkan manusia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita biarkan manusia bercakap sewenang-wenangnya berkenaan dengan agama sedangkan dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Jangan kita biarkan golongan yang berkuasa memberi perlindungan kepada penjenayah-penjenayah agama seperti ini. Hendaklah kita menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbetulkan kesilapan-kesilapan seumpama ini. Sedangkan Majlis Fatwa Kebangsaan jelas menunjukkan bahawa golongan ini adalah golongan yang murtad. Tetapi tidak ada sebarang tindakan yang tegas, yang berani dikenakan kepada golongan ini. Sedangkan fatwa sangat tegas dan jelas terhadap golongan ini. Moga-moga dengan segala ikhtiar dan usaha yang kita lakukan, yang mencakupi segenap aspek sebagaimana yang dituntut oleh Islam kepada kita, akan mengurangkan dan akan mengelakkan seterusnya, akan menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala dan daripada bencana-bencana yang lain. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian dan juga kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat ialah bekalan takwa. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berbekam.
Sunnah Nabi antaranya ialah minum madu. Sunnah Nabi antaranya ialah makan dengan menggunakan tangan kanan dan sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Al-Quran umpamanya apabila menceritakan tentang madu, disebut dalam surah An-Nahl, dinyatakan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Dari perut lebah itu keluarnya minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Itu disebut dengan jelas oleh Al-Quranul Karim. Kemudian manusia, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sebagai satu contoh kita lihat dalam peperangan dunia yang kedua. Orang-orang Rusia umpamanya menggunakan madu sebagai salah satu bahan untuk mempercepatkan proses penyembuhan luka. Dan kita lihat bagaimana madu boleh digunakan dengan cara yang berkesan terhadap kesan-kesan calar dan seumpamanya, serta boleh menyembuhkan alahan yang terdapat kepada manusia, kepada jenis-jenis alahan yang tertentu. Dan banyak lagi kemudiannya penemuan-penemuan pada zaman moden. Kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makan daging kambing yang telah dicampurkan dengan racun oleh perempuan Yahudi dalam peristiwa peperangan Khaybar, di bumi Khaybar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merasai kesan racun berkenaan, berdasarkan sebahagian riwayat menunjukkan bahawa baginda pernah 2 kali berbekam mengeluarkan darah apabila baginda merasai kesan daripada racun Khaybar itu, yang kemudiannya 3 tahun selepas baginda memakan daging kambing itu, baginda wafat hasil daripada racun Khaybar. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itu di antara beberapa contoh proses rawatan pengubatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudiannya terbukti mempunyai kesan kepada manusia. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, marilah kita sama-sama mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa ianya mengandungi kebaikan kepada manusia. Makan menggunakan tangan kanan, mengambil benda yang kotor menggunakan tangan kiri merupakan salah satu contoh amalan personal hygiene, kebersihan diri yang sangat baik kepada manusia. Begitu juga sifat bangun daripada tidur. Amalan sebaik sahaja bangun daripada tidur, membersihkan kedua-dua tapak tangan terlebih dahulu adalah amalan yang sangat baik untuk kebersihan diri. Dan banyak lagi sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dengan mengikuti sunnah baginda, kita bukan sahaja mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala sebagai bekalan untuk hari akhirat, tetapi ianya terbukti memberi kesan yang sangat baik untuk kehidupan kita di dunia. Maka kerana itulah saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Allah Ta'ala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi golongan yang mengharapkan keredaan Allah dan ganjaran pahala di hari akhirat. Wa zakarallaha katsira, dan dia banyak mengingati Allah Ta'ala. Kerana itu orang yang mengingati Allah Ta'ala, yang mencari pahala di sisi Allah Ta'ala, dia akan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala golongan yang berpoya-poya, golongan yang meninggalkan solat, golongan yang bertuhankan kepada nafsu, setiap hari hanya memikirkan tentang tuntutan nafsunya sahaja, mereka ini tidak akan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu marilah kita menunjukkan rasa kasih dan cinta kita kepada Nabi dengan memperbanyakkan salawat dan salam ke atas baginda, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat
sentiasa bersalawat dan mengucapkan salam ke atas Nabi. Oleh itu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam ke atas Nabi dengan sebenar-benar ucapan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين والكفر والكافرين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في مصر. اللهم انصر المجاهدين في بورما. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين في فطاني وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.